Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memperkenankan kita untuk bertemu walaupun hanya pada online, hanya di ruang online. Namun insya-Allah kita masih lagi dapat berkongsikan ilmu untuk para penonton dan para pendengar sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung kupasan buku kita, iaitu buku Kompas Umat Akhir Zaman yang biasa kita kupaskan pada setiap malam hari Selasa di Masjid Al-Islah selepas solat Maghrib. Kita teruskan perbincangan kita, perkongsian kita pada bab yang ke-34 daripada buku Kompas Umat Akhir Zaman karya Ustaz Umar Muhammad Nur. Baiklah, saya bacakan pada bab yang ke-34, iaitu bab Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Setelah melalui pintu yang disesuaikan dengan amalannya di dunia, ahli syurga dipersilakan menikmati kehidupan penuh damai yang belum pernah mereka rasa atau bayangkan sebelum ini. Setiap keindahan dan kenikmatan syurga tidak mungkin dapat dijangkau oleh imajinasi manusia. Kita masih lagi dalam bab syurga, bila mana Allah membincangkan bagaimana keadaan di dalam syurga. Yang kita tahu bahawa ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabawi yang menerangkan tentang sifat syurga dan apakah yang ada di dalam syurga. Namun secara hakikatnya kita tidak boleh nak membayangkan, jauh untuk kita menjangkau bagaimanakah keadaan sifat syurga tersebut. Walaupun Allah Subhanahu wa taala cuba memberikan gambaran kepada kita. Kerana keindahan syurga tersebut tak dapat kita nak bayangkan, tidak pernah kita lihat, belum pernah kita lihat di dalam dunia ini. Keindahannya jauh melebihi keindahan yang pernah kita lihat di atas muka bumi ini. Hal ini kerana syurga adalah satu-satunya tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semua rahmatnya dan menunjukkan sifat jamalnya, iaitu sifat cantiknya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Syurga juga menjadi tempat tajalli zat Allah yang maha indah agar dapat dipandang oleh para kekasihnya yang telah lama merindukannya. Tempat seperti ini mestilah jauh lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan dunia yang tidak mampu menanggung keindahan tajalli itu. Bermaksud, indahnya syurga itu sehingga kan tak kala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam syurga, kita dapat menikmati keindahan syurga. Dalam masa yang sama kita juga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang paling besar di dalam syurga adalah kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adattu li ibadiyas salihin ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Yang bermaksud, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga atau terdetik dalam hati manusia. Nak tunjukkan betapa syurga tu satu perkara yang Allah ciptakan kepada kita yang luar biasa, yang jauh imajinasinya daripada apa yang pernah kita gambarkan. Lain daripada lain, paling indah, paling cantik yang kita tak pernah rasakan. Itulah keadaan dalam syurga. Berdasarkan hadis ini, Ibn Abbas berpendapat bahawa semua benda-benda syurgawi jika dibandingkan dengan benda-benda duniawi hanya sama dari segi sebutan namun berbeza dari segi hakikat. Dan ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas yang telah dinukilkan oleh Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Segala apa yang Allah sebutkan ada di dalam syurga, yang kadang-kala walaupun nama tersebut sama dengan benda satu objek yang ada dekat dunia, namun dia adalah berbeza tatkala kita lihatnya di dalam syurga. Contoh, antara dalil-dalil yang mengatakan bahawa di dalam syurga itu ada
air sungai yang mengalir, yang diperbuat daripada susu kan. Walaupun susu tu satu benda yang kita pernah lihat dalam dunia ini, yang kita pernah minum, namun susu yang ada dalam syurga itu berbeza. Yang jauh lebih sedap, lebih lazat, yang jauh lebih baik daripada susu yang ada di dalam muka bumi ini yang pernah kita minum, berbeza. Begitu juga dengan buah-buahan yang pernah kita baca di dalam Al-Quran, bahawa dalam syurga itu ada buah-buahan. Mungkin buah-buahan sebutannya sama, tapi buah-buahan yang ada di dalam syurga itu berbeza. Tak sama dengan yang ada di atas muka bumi ini. Susu misalnya, kita baca lagi. Susu misalnya, memang ada di dalam syurga, namun tidak seperti susu di dunia. Kualiti rasa dan kenikmatan susu di syurga jauh lebih baik daripada apa-apa susu pun yang pernah dirasai oleh manusia di alam dunia ini. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Mereka serupa pada nama, namun berbeza pada rupa dan rasa. Cuba contohlah ada kadang-kadang ada orang tak minum susu. Dia allergic minum susu. Tapi dekat syurga nanti dia mampu untuk minum susu. Sebab susu tu berbeza dengan susu yang ada dekat dunia. Dah tak ada lagi allergic. Dah tak ada lagi kira tak boleh minum susu. Ustaz, saya tak boleh minum susu, Ustaz. Saya kalau minum susu nanti buang-buang air. Tak ada namanya seperti itu. Sebab dalam syurga itu sebenarnya indah. Bahkan ada hadis, ada riwayat yang mengatakan bahawa bila manusia makan di dalam syurga, dia tak akan buang air. Dia tak akan keluar. Dia tak akan keluar daripada perutnya. Kira benda yang indah. Sebab bila cakap pasal najis, benda yang keluar daripada perut ni kan benda-benda yang kotor dan sebagainya. Jadi dalam syurga kita tak akan buang air. Itu ada setengah riwayat yang menyebutkan sedemikian. Kita lanjutkan pada bab yang seterusnya, iaitu keindahan yang tidak terkira. Bagi sesiapa yang berminat untuk mengetahui perincian isi syurga, bolehlah merujuk kepada surah-surah yang bercerita tentang syurga, seperti yang ada dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa gambaran tentang perihal syurga. Dalam surah Al-Waqi'ah misalnya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sedutan daripada sebuah episod kenikmatan ahli syurga. Mereka digambarkan sedang duduk saling berhadapan di atas pelamin bertakhtakan emas permata. Pelayan-pelayan muda pula sedang lalu lalang membawa gelas dan cerik yang penuh dengan minuman. Bermacam buah dan daging tersedia. Mereka ditemani bidadari-bidadari yang sangat cantik, bak mutiara yang tersimpan. Semua itu disediakan sebagai balasan atas amalan soleh mereka di dunia. Jika apa yang kita baca ni, tuan-puan, seakan-akan yang kita kalau boleh bayangkan, seakan-akan kita ni raja dekat syurga ni, tuan-puan. Yang duduk pun bukan kursi biasa-biasa kan. Yang baring pun bukan di atas tilang biasa-biasa kan. Maksudnya keadaan tu, kita tu dilayani, ada servis. Orang serve kita kan. Dengan bidadari yang cantik, bukan serve pelayan biasa, tuan-puan. Tetapi kita di-serve, dilayani dengan bidadari syurga, tuan-puan. Bagaimana kehidupan kita dekat syurga tu dah tak perlu nak bersusah payah lagi. Dah tak perlu nak penat-penat lagi. Apa yang kita nak, kita dapat. Nak buah, ada orang serve kan. Nak air, ada orang tuangkan. Begitulah keadaannya syurga. Kalau kita kata kita rasa sudah penuh, kita dah cukup rasa nikmatnya dunia, tuan-puan, sebenarnya nikmat di dalam syurga itu jauh lebih besar. Kenapa Allah gambarkan kisah-kisah, cerita-cerita keadaan di dalam syurga? Untuk apa, tuan-puan? Sebab Allah tahu kehidupan kita di dunia ini tak pernah senang, penuh dengan cabaran. Maka Allah jadikan gambaran ini kepada kita, Allah berikan gambaran ini kepada kita untuk kita terus bersabar sebagai satu motivasi diri untuk meneruskan kehidupan kita, bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan kita yang kat dunia ni sementara. Susah yang kita rasakan teramat sangat pun sementara kan. Bahkan pun kadang-kadang kita rasa, ustaz lamalah nak tunggu syurga ni. Saya dah tak tahan nak hidup dekat dunia ni, banyak masalah. Kalau kita lihat balik pun, tuan-puan, masalah yang Allah berikan pun kadang-kadang bersifat sementara. Allah tak akan biarkan kita berpanjangan dalam kesusahan. Allah pasti menolong kita, tuan-puan. Lagu macam-macam lagu ada kan, selepas kesusahan datang kesenangan kan? Allah juga telah berfirman kepada kita kan. Allah telah berikan peringatan kepada kita bahawa setiap kesusahan itu akan ada kemudahan yang akan kita dapat, insya-Allah. Kita lanjutkan pembacaan kita.
Imam At-Tirmizi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, daripada apakah bangunan syurga dibina?" Daripada apakah bangunan syurga dibina? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab wa milatuha al-misk al-asfar wa milatuha al-miskul azfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa tarbatuha al-za'faran man yadkhuluha yan'am wa la yay'as wa yukhallad wa la yamut wa la tabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum." Yang bermaksud sebahagian batunya terbuat daripada perak dan batu yang lain daripada emas. Jadi bangunan syurga ni tuan-puan diperbuat daripada perak dan emas. Bukan batu yang kita nampak diperbuat daripada simen, daripada tanah, bukan. Beza tuan-puan. Plaster ataupun simen, batu-batu itu adalah kasturi asfar. Yang biasa kita dengar orang pakai minyak wangi kasturi warna putih. Ini berbeza tuan-puan. Dekat syurga pun ada kasturi, tetapi kasturi ni jauh lebih hebat, kan? Dan plaster ataupun simen batu tersebut diperbuat daripada kasturi asfar. Kerikilnya mutiara dan intan permata. Tanahnya za'faran. Bahkan tanah yang kita pijak ni tuan-puan pun tak sama dengan tanah yang ada di syurga. Tanah yang ada di syurga diperbuat daripada za'faran. Satu bahan masakan za'faran ni yang kita masak kadang-kadang, dalam sesetengah masakan dia akan letak za'faran ni. Letak sikit dia bau wangi. Itu baru dekat dunia tuan-puan. Bagaimana keadaan za'faran dalam syurga? Tanah yang ada dalam syurga itu diperbuat daripada za'faran. Sesiapa yang masuk ke dalamnya sentiasa berada dalam kenikmatan tanpa kesusahan, kekal tanpa kematian. Pakaian mereka tidak pernah lekang dan keremajaan mereka tidak pernah berakhir. Orang pernah tanya, masuk syurga ni Ustaz, kita ni kalau kita meninggal waktu tua, kita masuk, kita dibangkitkan masuk syurga ni macam keadaan tua ke Ustaz? Tak. Antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, bila kita masuk dalam syurga, kita dibangkitkan, masukkan dalam syurga, kita dalam keadaan remaja, belia, muda remaja. Okey? Dan kita tak akan pernah lekang daripada pakaian. Bukan maksud kita tak berbaju, kita ada baju. Baju-baju kita semua baju-baju yang indah. Masya Allah. Keindahan yang tidak terkira ini dimahkotai dengan keabadian. Maksudnya kenikmatan yang Allah berikan tadi, yang Allah sebutkan tentang bagaimana keadaan binaan syurga itu kekal buat kita. Dah tak ada lagi azab buat kita, dah tak ada lagi hari pembalasan. Syurga tu akhirnya kita dia punya peak. Kalau ikut kronologi cerita maaf tuan-tuan, kalau ikut kronologi cerita, maksudnya syurga tu tempat yang paling abadi, yang paling kekal dan terakhir. Dah tak ada lagi kehidupan selepas syurga. Maka segala nikmat yang Allah berikan, Allah akan berikan kita buat selamanya. Bukan hanya syurga yang terjaga, namun semua yang berada di dalamnya. Setiap orang yang masuk ke dalam syurga akan tetap muda tanpa pernah tua, akan terus bahagia tanpa pernah bersedih, dan akan terus hidup tanpa pernah mati. Ahli syurga terus sibuk dalam kenikmatan tanpa pernah berasa penat dan mengantuk. Hal ini kerana penat dan mengantuk adalah salah satu bentuk kerosakan yang tidak diizinkan berada di dalam syurga. Bahkan rasa ngantuk dan penat juga tak akan ada dalam diri kita. Sebab kita tahu kalau dekat dunia ni penat dengan ngantuk ni tanda kelemahan. Betul tak? Bila kita penat, kita tidur. Bila tidur kadang-kadang macam-macam boleh jadi. Tertidur, terlajak bangun, nak pergi kerja sebagainya, terlepas solat dan sebagainya. Penat, sesuatu yang kita boleh signifikan dengan lemah. Betul tak? Bila kita dah penat bekerja, maka kita akan rasa penat. Maka tuan-puan, dalam syurga tidak ada apa yang dinamakan sebagai penat, tidak ada apa yang dinamakan sebagai mengantuk. Begitulah keadaan di dalam syurga. Al-Imam Abu Al-Qasim At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, tidur ialah saudara maut, ahli syurga tidak tidur. Itulah sebabnya syurga disebut juga Darussalam, iaitu negeri yang damai dan terselamat daripada fana, aib
dan juga kemusnahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-10, ayat yang ke-25, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sebab itu syurga juga disebut sebagai Darussalam, tempat yang damai, yang aman, yang tidak ada apa-apa sebarang kemusnahan dan juga kerosakan. Itu antara sifat syurga. Kita masuk ke satu lagi bab, iaitu makanan syurga. Tadi kita dah jelaskan sedikit sebanyak tentang bagaimanakah keadaan bentuk fizikal syurga. Dan banyak lagi kalau nak dikongsikan tuan-puan tentang perihal syurga ni tuan-puan. Dan kita boleh buka buku, buka Quran, dan Allah jelaskan satu persatu tentang bagaimana keadaan syurga. Kita masuk sedikit tentang makanan yang ada di dalam syurga. Makanan di syurga tidak seperti makanan duniawi yang jika dimakan membawa pelbagai kesan negatif. Ahli syurga boleh makan dan minum sepuas-puasnya tanpa pernah berasa sakit perut dan tanpa perlu membuang air, seperti mana telah saya kongsikan sebentar tadi. Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfuluna wa la yabulun wa la yataghawwatuna wa la yamtakhitun." Yang bermaksud, sesungguhnya ahli syurga makan dan minum, namun mereka tidak meludah, kencing, buang air ataupun mengeluarkan hingus. Jadi ahli syurga ni dia bukan saja tidak pernah kencing, bukan saja tidak buang air, malah hingus juga tidak akan dikeluarkan daripada tubuh badannya, daripada hidungnya. Para sahabat bertanya, lalu apa yang terjadi dengan makanan mereka? Nabi SAW menjawab, yusha'un wa rashhun ka rashhil misk yulhamuna tasbih wa tahmida kama yulhamuna nafs. Yang bermaksud, menjadi peluh yang berbau kasturi. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana diilhamkan untuk bernafas. Jadi peluh ahli syurga ni tuan-puan, peluh mereka akan berbau kasturi. Dekat dunia belum ada tuan-puan manusia, orang yang peluhnya berbau wangi. Hatta kalau peluh kita tuan-puan mix dengan bau minyak wangi, dia akan bau masam sikit. Betul tak? Jadi begitulah keadaan kita dekat syurga. Walaupun kadang-kadang kita dengar orang saya cakap kentut pun bau wangi kan, orang baru kahwin. Itu bohong tuan-tuan. Kentut bau wangi itu bohong. Walaupun secara definisinya orang cakap ni kira maksudnya cinta lah ustaz, kan? Tapi yang sebenar-benarnya tak ada yang dinamakan kentut bau wangi. Di akhirat, di dalam syurga, barulah ada yang peluh tu bau kasturi. Peluh ahli syurga akan berbau wangi. Okey, mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana diilhamkan untuk bernafas. Oleh sebab syurga ialah negeri yang abadi, maka makanan syurgawi itu mengandungi sifat keabadian. Jika sedikit daripada makanan itu dimakan oleh manusia di dunia ini, nescaya ia tidak akan berasa lapar, tidak akan berasa lapar lagi hingga ke akhir hayatnya. Seandainya makanan tersebut, makanan syurga, dimakan oleh ahli dunia sekarang ini, sesungguhnya apabila mereka makan, mereka tidak sesekali akan merasa lapar lagi. Begitulah keadaan makanan di dalam syurga. Sebelum kita akhiri, satu lagi yang ingin saya sentuh tentang bagaimana hati kita akan sentiasa tenang di dalam syurga. Syurga sangat indah untuk didiami kerana seluruh penghuninya memiliki hati yang saling mencintai. Tidak ada iri hati, hasad dengki dan terkilan apabila melihat saudara atau jirannya mendapat nikmat. Tidak ada lagi kata-kata dosa atau ucapan tidak berguna. Perkara yang didengar hanyalah ucapan salam yang disebut berulang-ulang, tasbih dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak hembusan nafas. Para hadirin sekalian, sesungguhnya bila kita dalam syurga nanti tak ada lagi sifat hasad dengki, tidak ada lagi rasa cemburu dan sebagainya. Segala yang kita ucapkan semua perkataan yang baik, tasbih, salam sesama sendiri. Tidak ada yang namanya membawang sesama kita tuan-tuan. Kita barangkali kita rasakan kadang-kadang membawang, mengumpat ni satu nikmat yang kita tak sedar bahawa ia sebenarnya satu dosa. Tetapi dalam syurga
perkara-perkara yang keji seperti itu tidak ada lagi di antara kita, melainkan ucapan salam sesama ahli syurga. Negeri penuh kedamaian ini terbuka hanya untuk orang yang berhati damai, qalbun salim. Sebab itu syurga ini buat mereka yang benar-benar telah menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Mereka di dunia yang tak suka mengumpat, yang tak ada perasaan hasad dengki, mereka memang tersedia tempatnya dalam syurga. Sebab begitulah asalnya mereka, fitrahnya mereka. Maka syurga itulah tempatnya. Syurga bukan tempat orang-orang yang suka menggeji, yang mengutuk, yang mengumpat, yang menghina orang lain. Itu bukan tempat untuk ahli syurga. Maka begitulah keadaan manusia dalam syurga. Ahli syurga, mereka akan saling berucap selamat di antara mereka. Negeri penuh kedamaian ini terbuka hanya untuk orang yang berhati damai, iaitu hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Khalik, iaitu pencipta, dan cinta sesama makhluk. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Yang bermaksud, dan mahukah aku beritahu suatu amalan yang jika dilakukan kamu akan saling mencintai, sebarkanlah salam. Maka menyebarkan salam adalah salah satu sifat ciri ahli syurga. Sebab itu tuan-puan, antara yang ada dalam agama kita adalah ucapan memberi salam. Walaupun hari ini kita tidak digalakkan, cuba hindari daripada bersalam berjabat tangan, namun ucapan salam itu yang lebih pentingnya. Assalamualaikum, memberikan ucapan salam kepada orang lain apabila kita berjumpa sesama sendiri. Dan amalan tersebut akan diteruskan di dalam syurga. Para ahli syurga akan sentiasa mengucapkan salam di antara sesama mereka. Jadi hadis ini memberitahu bahawa menyebarkan salam akan membawa ke Darussalam. Menyebarkan salam akan membawa ke Darussalam. Rhyming maksudnya Darussalam apa? Syurga. Ucapan salam akan membawa ke syurga. Amalan yang kita nampak simple itu sebenarnya satu amalan yang boleh membawa kita ke dalam syurga. Namun anjuran ini tentulah bukan sekadar ucapan tanpa makna, akan tetapi kata-kata itu mestilah diiringi dengan niat untuk menyebarkan keselamatan ke seluruh manusia. Jangan kita beri salam tapi hati masih ada lagi perasaan hasad, perasaan benci. Maka kita ucapkan salam dengan penuh keikhlasan hati kita, dengan harapan moga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan menjaga diri kita semua di dalam dunia ini. Salam ialah doa yang kita panjatkan agar diri dan agama seseorang selamat dari segala kerosakan, aib dan juga penyakit. Al-Imam An-Nawawi menambah, salam juga mengisyaratkan hilangnya permusuhan, hasad dengki, niat buruk, apatah lagi gangguan yang hendak kita jatuhkan kepada orang lain. Menyebarkan salam dengan begitu sama dengan menyebarkan kedamaian ke seluruh dunia, juga membuka pintu persaudaraan kepada sesama manusia. Moga-moga pada waktu-waktu yang penuh dengan cabaran ini tuan-puan, walaupun kita tidak boleh bersalaman di antara kita secara fizikal, namun janganlah kita abaikan ucapan memberi salam dengan penuh keikhlasan, kerana pada salam itu terdapat doa yang mana kita mendoakan keselamatan bukan sahaja dari segi fizikal badan kita, tetapi kita juga mendoakan agar diri kita dipelihara daripada hasad dengki, daripada iri hati dan segala macam keaiban dan juga penyakit hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, dan kita insya-Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Darussalam, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Moga-moga para hadirin sekalian dapat mengambil iktibar dan manfaat daripada apa yang saya kongsikan insya-Allah. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.